Assalamualaikum. Boleh dengar suara? Boleh? betul. Tak boleh? Boleh? Boleh. Boleh ya? Sekejap. Oh, ke saya yang tak dengar. You ada berapa orang ni section ni berapa ni? Section 3 kan? 3 tak ramai kan? Ada 20 orang? Ke tak sampai? Saya tak tengok attendance pun. Tak tahu sekelas berapa orang. Okay. 12 rasanya. 12? 15. 15? Oh. So, maknanya lebih kurang adalah sikit lagi. Tapi tak apalah. Yang sikit-sikit tu kita abaikan saja. Okay. So hari tu tak sempat nak last week. Sorry ada masalah sikit. Yang tadi pun saya baru habis je meeting pukul 2.45 tadi lepas semayang. Daripada FKM saya balik semua ke office. Ni baru sampai. Sebab makan goreng pisang je. Tak apa, nanti malam saya order Grab. Okay, so yang hari ni kita pun tak boleh nak nama sangat, sorry juga sebab petang ni saya pun ada kelas lain pukul 5.30 dekat UiTM. Jadinya pukul 5 nak kena stop sebab nak balik and then nak semayang asar and so on. Boleh ya? So kita lebih kurang je dalam pukul 4.30 macam tu. 4.45 kita cuba habiskan sampai 2.4 ni. Supposedly 4 subtopik je tapi itulah kalau saya cuba kurangkan ni kita boleh cepat je. Okay, boleh saya terus je masuk untuk yang chapter 2 ni. Ni section 3. Last 2 weeks sebab last week kita cuti, bukan cuti last week saya tak sihat, sakit perut. Last 2 weeks kita dah tengok pada konsep dia kan, apa tu konsep stres. So ada yang boleh yang beritahu apa tu definition untuk stres? Ni kali ketiga saya ulang benda lah ni dalam minggu ni. Apa tu konsep stres? Ada? Ingat lagi apa maksud stres? Stres ialah intensity of apa force? Cepat isi lembar kosong. Siapa tahu yang ni nombor 1 ni? Intensity of apa? Tak ingat ke tak tulis? Kita nanti exam boleh cari. Intensity of internal force per, ke ada tulis dekat chat, sorry saya tak tengok. Intensity of internal force per unit area. Oh ada tulis dekat chat, sorry. Betul, per unit area. Okay, so tu maksud dia stress. So dia punya simbol sigma P over A. Okay, and then hari ni kita nak tengok pada strain pula. Lepas tu baru kita pergi pada dia punya relation ya. So strain ni yang last 2 weeks kita tengok tadi. Strain pula dekat sini. Apa tu strain in bahasa? Ada yang tulis kat chat kalau kita nak cakap. Suara itu emas. Strain in bahasa we call regangan ya, regangan. So actually dia adalah rate of elongation ya, rate of elongation. So bila kita sebut rate dekat sini dia adalah kadar. So mesti kita let's say bahagikan dengan something macam ni lah. Maknanya ni dah ada pemanjangan, kita nisbahkan dia dengan pemanjangan asal. Ni yang maksud dia delta over L. So dalam lukisan ni tak ada tulis delta. So where is delta? Delta ada dekat sini. Ni maksud dia let's say you ada satu beam
ataupun in Malay, in bahasa we call rasuk. Rasuk is a beam. Kat sini satu pillar beam macam ni, kita fix dekat bahagian atas ni. Let's say kita tarik dengan satu force, and then lepas kita tarik tu dia berlaku pemanjangan, elongation here, and the elongation, katakanlah panjang asal, the initial length is L naught kat sini, and the length after you tarik ni, after we pull the beam is L, then the delta over here is, apa rumus dia? Delta equal to mana Akmal Rafiq mana? Ni jangan main game pula. Ada. Delta equal to, kejut. Delta tu apa benda? Tadi pergi buat apa? Delta tu apa? Inilah yang melambatkan kita. Mana Imran Hafiz? Delta equal to apa? Ni Imran Hafiz ni, dia pakai apa ni? Pakai PC ni. Kau boleh percaya sangat ni. Dia buka je PC, kat tangan ada phone. Main game. Delta ni apa delta ni? Saya bercakap berdasarkan kisah yang benar Delta is equal to Perbezaan apa? Perbezaan panjang yang stress yang kecil tu. Ataupun bahasa mudah dia elongation, pemanjangan. Elongation. So rumus dia delta equal to kalau pemanjangan apa ni? Macam mana nak ukur pemanjangan? Beza panjang dia. L minus L naught. Betul. L minus L naught. Thank you. Siapa? Terima kasih. So yang dekat sini, bila dikata sebagai regangan, rate of elongation, so kita bahagikan delta dengan panjang asal. Yang sini kita katakan L naught. Then baru kita dapat rumus dia macam ni. So nanti kalau dalam tu exam ke mana, kalau tu cari ni, kalau tak tahu juga tak tahu nak cakap apa dah. Ni paling detail dah ni, pergi sini. Okay, yang ni adalah strain, ni adalah stress. Yang sebelum ni kita tengok juga normal stress. Normal stress. So kalau tengok pada figure 2.3 dengan 2.4, it is the same. Kalau cumanya kalau tengok kat sini, katakanlah pada figure 2.3 ni dia ada satu beam yang sama juga, tapi dengan cross sectional area is 2 kali ganda daripada yang asal. So actually kalau tengok yang contoh 2.4 pula, dia cross sectional area dia sama, tapi dia punya panjang dia ialah 2 kali ganda daripada panjang yang 2 figure 2.1. So yang ni dia nak ceritakan is, kalau you ada satu rentas permukaan yang berbeza, dan yang akan effect is only pada stress. Tapi pada strain dia tetap sama. Let's say kalau bila ada panjang pula yang berbeza, then it might affected your calculation pada strain ni. Okay, so pada stress ni tak ada apa perubahan. Itu yang dia cuba sampaikan lah pada figure 2.3 dengan 2.4 ni. Okay, next. So then kita dah tahu stress dengan strain. So what is the relation between stress dengan strain? So in order kita nak understand what is the relation, kita boleh conduct an experiment to obtain ataupun to investigate dia punya relation between those two properties.
So dekat sini dia kata stress strain test, so I lagi prefer gunakan perkataan tensile test. Pernah dengar tak tensile test? Have you ever heard about tensile test? Pernah? So this tensile test is a test yang kita conduct to perform on a material. Tak kisahlah material tu dia sama ada metal atau polymer. Ni yang you belajar kan dalam material science tu, ataupun ada ceramic, ataupun any ada advanced material yang lain, for example composite ke, yang tu pun type of material. So tak kisahlah, tapi kita perform dia pada metal atau pada material ni in order to investigate ataupun determine dia punya, kita katakan sebagai tensile properties, untuk nak dapatkan tensile properties. Ada tak yang tahu what is tensile properties? Apa contoh tensile properties? Does anyone know dalam ni? Kita nak buat eksperimen ni, kita guna yang ni dia punya test base ataupun dia punya specimen. Specimen ni kita akan letak pada this part. And then dia akan clamp dekat bahagian atas ni dengan clamp dekat bahagian bawah ni, and then dia akan tarik Yang ni akan static tapi yang bawah ni akan tarik. Dia gunakan hydraulic, sistem hydraulic dekat sini. Ni kalau dalam the old punya tensile machine. Even sekarang pun memang pakai hydraulic juga, tapi tak adalah bagak besar macam ni. Dia simple kecil je. So back to my question, kat sini kita kata kita perform test ni, tensile test ni untuk dapatkan tensile properties. So ada any idea what is tensile properties? Bagi saya contoh tensile properties. Yang common punya. Ada? Tahu? Tak tahu? So katakanlah tensile properties, bila kita tarik ni, then kita dapat apa data apa? Kita dapat dia punya, contoh dia of course dia punya elongation, pemanjangan dia dapat kita punya D, and then mungkin kita dapat tahu dia punya apa lagi? Dia punya strength, betul? Ni yang biasa you sebut tu, dia punya stiffness, mungkin toughness, tu semualah, tapi toughness ni tak termasuk dalam tensile properties, sorry. Okay, lagi kita dapat tahu dia punya mungkin dekat sini dia punya yang lain selain daripada elongation, kita dapat tahu dia punya strain lah. Okay, so yang semua-semua ni kita obtain daripada tensile test. So tensile test ni, sebelum saya terlupa, it is performed pada this machine which is kita panggil dia sebagai bukan ultimate, universal tensile machine. Yang ni common name dia, kita panggil dia ataupun kita panggil dia sebagai UTM, Universal Tensile Machine. Dan kita plug dia, kita punya sample here, and mungkin kat sini ada strain punya measurement kat sini, and then kita pull the sample, pulling down, kita pull the sample downwards, while yang upward ni dia actually dia tak tarik ke atas lah, dia static, tapi in the case kita tengok kat sini dia seolah-olah yang kat atas ni akan tarik, yang bawah ni pun akan tarik juga. Then kita tengok pada bahagian yang ni kita panggil dia sebagai daripada sini ke sini, ni kita panggil dia sebagai gauge length. So yang only at this part yang kita observe any deformation ataupun observe dia punya perubahan sifat atau perubahan shape, dimension pada spesimen tu. So daripada sini barulah kita boleh determine yang those properties yang kita listed tadi. Okay,
So itu yang kita katakan sebagai universal tensile machine. So now we are going to look at bila kita dah tarik sampel ni dan data yang akan keluar daripada tensile machine ni, contohnya masuk dalam you punya PC ke, and then data yang ada, data-data ni lah. Tapi contoh dia, kita raw data dia kita tak ada lah. Ni data ni semua tak ada. Dia yang ada is, at first is maybe load, berapa load yang kita bagi, berapa beban yang kita bagi. Okay, and then mungkin kita akan dapat data in term of elongation dia. Pemanjangan dia. Dia akan bagi dalam bentuk mm, contoh pemanjangan dia. Load dalam bentuk, contoh dia Newton. Yeah. So then, biasanya kita akan plot graph ni lah. Kita akan tengok graph load melawan load P dia melawan dengan dia punya elongation. So this diagram is what we call as a load to elongation graph ataupun diagram, load to elongation diagram. So daripada load to elongation diagram barulah kita pergi kepada this one, stress strain diagram. So apa beza load elongation tu dengan stress strain diagram? So kalau kita tengok dekat sini, the stress strain diagram is actually dia punya macam terbitan lah daripada load to elongation punya graph, where kita dah tengok dah tadi, the stress is equal to P over A, which is the load yang kita bagi, and while the elongation is equal the delta over L naught. Okay, so sekarang ni the delta is the elongation, while the P ataupun F ni adalah dia punya load. So untuk stress, dia mesti simbol sigma macam ni, and then ni dia punya unit dia. Unit mesti dalam kurungan. And then untuk strain, dia punya simbol ni kita panggil apa? Kita panggil apa? Siapa tahu nak sebut how to pronounce the symbol? Ahmad Zaim. Saya dengar suara saya cakap pun saya rasa ngantuk. Apatah lagi, cepat sikit. Apa nama simbol tu? Tahu? Tak tahu? Kalau tak tahu pun cakap tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Ni kita panggil dia sebagai epsilon epsilon. Okay. Okay, epsilon. Yang stress tadi ni, apa dia punya pronunciation dia? Apa pronunciation dia? Khairul Anam. Ni untuk stress ni. Stress ni dah 2 minggu lepas lah Bajan. Kita panggil apa? Mana ni? Khairul Anam. Mana tadi nama dia? Ni lah. Kalau kita adik ni tidur. Khairul lah ada. Dia. Apa kita panggil tu untuk stress tu? Sigma. Sigma. Muncul ingat. Sigma. Okay, terima kasih.
So untuk stress strain diagram, satu bendanya kalau kita nak buat, kita mesti ada label dia lah. So label dia, cara nak tulis ni, so remember dalam kalau you buat sorry kalau you buat lab report, you punya type label ni, you should write you punya nama dulu, stress, and then simbol koma, simbol dia, and then dalam kurungan should be dia punya unit. So yang unit ni kita dah discuss last week, the unit of stress, while unit untuk epsilon atau strain ni apa unit dia? Koma. Aiman, mana Aiman? Aiman apa nama ni? Dia separuh-separuh nama. Muhammad Arif, Muhammad, mana Aiman? Aiman Hakim. Apa unit untuk string? You derive balik. Unit ni apa? Length ni panjang, meter for example. The delta unit dia? Mana Aiman Hakim? Delta unit dia? Tak ingat doktor. Tak ingat. Delta apa rumus dia? Baru tak sampai 10 minit ke lama dah saya ngajar dia? Delta equal to apa? Siapa yang tahu? Oh, penat macam ni. Saya kena bagi soalan susah nanti. Delta equal to apa? Letih dah kawan tu nak sebut L minus L naught. L ni unit dia meter. L naught unit dia meter, habis. So kalau kita buat keluar ni unit dia adalah meter. Delta ni meter. So L naught bawah ni pun meter. So unit untuk strain adalah dimensionless ya. Dimensionless. Dia tak ada unit. Tapi kita boleh juga buat, kita darab dengan 100 for example. Then mungkin kat sini kadang-kadang sometimes orang buat dalam unit percentage. Percentage nisbah pemanjangan ataupun rate of elongation kita boleh buat dalam bentuk percentage. Tapi kalau tanya unit dia, there is no unit untuk strain, dimensionless ya. Okay. So cara nak tulis dia macam ni dalam you punya report. Kalau salah juga, tak ada lah. Masalah lah. So dekat sini kita tengok ada dua material, is low carbon steel dengan aluminium alloy. Kalau kita tengok kat sini, dia tengok stress strain diagram pada ductile material. So ductile lawan dia apa? Ductile. Lawan dia adalah Arif. Muhammad Arif bin tak nampak lah. Khairullah sudah, Aiman Hakim sudah, Arif, Muhammad Arif bin Syari. So ductile, brittle. Ya betul. Kasih. Ductile lawan dia brittle. So contoh brittle macam mana? Contoh dia kalau saya bagi dekat sini gelas, and then ductile ni mungkin kita bagi dia plastik ataupun rubber. So mungkin dia boleh imagine dah macam mana dia punya sifat-sifat dia. So katakanlah yang dekat sini low carbon steel dengan aluminium alloy. Mungkin dua-dua ni dia istilahkan sebagai ductile material. Tapi katakanlah kalau kita compare dua-dua ni je, tak compare dengan material lain. So which graph ataupun which material yang ada sini is referring to ductile, and which other graph is referring to glass. So which one is glass, which one is rubber, or which one is ductile, which one is rubber between A dengan B ni. Siapa boleh agak-agak je.
Low carbon steel ni agak-agak dia sifat dia apa? Sifat dia ductile ke sifat dia brittle? Kalau compare dengan aluminium alloy ni. Kalau you tengok dekat sini. Sifat dia is low carbon steel. Apa sifat dia? Ya Allah, saya nak buka mata tak boleh ni. Sifat dia apa? Is more. Kalau Tak ikut. ductile. Sebab apa? Jadi saya kira saya pergi cepat je lah sebab kita tengok pada dia punya rate of elongation dia, dia punya strain dia. Boleh bayang rate of elongation ni bila kita tarik macam getah gelang tu, kita tarik panjang, lepas tu compare dengan something yang rapuh, bila you tarik dia terus patah, dan mungkin, bukan mungkin, dan dia punya rate of elongation dia is higher than something yang daripada benda yang brittle. Ya, contohnya you tarik biskut dengan you tarik kuih mochi kan, you tarik mochi. So mochi tu kita kata macam that one is more ductile compared to biskut biskut apa-apalah yang rapuh tu. Okay, tu yang lagi senang nak fikir lah. So that's why kita tengok pada mungkin dia punya nilai dekat sini, dia patah pada satu nilai yang lagi besar, so that kita kata this material is more ductile as compared to aluminium alloy. In this case tapi kalau compare dengan banyak lagi material lain, these two material we categorize dia dalam a ductile material. Okay. So dalam ductile material biasanya kita akan ada region-region dia. Kalau contohnya yang macam awal ni, sepatutnya sini dia ada dipanggil elastic region. Elastic region. And the second region yang kita ada is the yield area ataupun yielding region, yielding area. And the third one is the strain hardening area ataupun the strain hardening region. And finally, this one is necking. Okay, so apa benda yang benda-benda ni? So kita tengok pada lepas ni, dia nak terangkan tentang part yang ada dalam ni. Yang macam saya betul tadi, yang awal-awal ni case kita panggil elastic region. Sampai mana elastic region tu nanti kita tengok. And then dia ada yielding, dia ada strain hardening, dengan dia ada necking. So tu untuk dia punya partition ataupun region-region yang ada dalam stress strain graph. While bila kita classify based on the region, then we might know dia punya behavior dia. So behavior dia macam mana. So kalau kat sini kita tengok dekat sini pada elastic region, and of course dekat sini dia adalah bersifat elastic. So what is elastic actually? Elastic is referring to apa? Muhammad Iqmal. Iqmal apa ni? Muhammad Iqmal. Mana dia lari? Muhammad Iqmal ni Arif. Lepas dia Iqmal Syamil. Muhammad Iqmal Syamil. So what is elastic? Elastic is able to resume its shape. macam mana? Sorry, saya tak dengar. Able to resume its normal shape after being stretched. Able to Resume its normal shape after being stretched.
apa benda dia, tapi to its norm, return to its original shape lebih kurang macam yang nak tahu bila kita release dia punya stress. So betul lah itu maksud dia elastic. Elastic is a behavior of material where it will return to its original shape after the stress or force is being released. Okey, maksud dia bila sifat dia adalah bila kita lepaskan daripada kita bagi daya dan dia mampu ataupun able to return to its original shape bila kita lepaskan daripada daya tu lah tu maksud dia elastic behavior ataupun elastic. So elastic region means the region yang mana material tu is able to return to its original shape. Contohnya kalau ditarik sampai sini maksimum dia, tapi bila dia lepas dia return balik pada its original shape, and then ditarik lagi dengan stress yang lagi tinggi dan return to its original shape. So same goes dia berulang-ulang. So this material contohnya dia akan ambil dari ujung ni akan sambung dengan pada sini yang kita panggil dia sebagai elastic limit. Elastic limit ataupun kita panggil dia sebagai the yield stress. Dekat satu point kat ujung ni. Bahagian awal ni, bahagian straight ni. Okay. Doktor. Ya. Yang elastic tu, a behavior of a material where it will return to its original shape after the stress is being, yang last perkataan tu tak Release. release. Okay. Ini tulisan mengantuk ni, macam mana je release? R-E-L-E-A-L-E-A-S-E ataupun ni boleh tengok dekat mana-mana contoh ayat lain ke macam ni pun boleh juga. If load is removed upon reaching elastic limit, specimen will return to its original shape. Yang ni kita kata dia sebagai elastic behavior ataupun anything related to elastic lah. Yang penting ayat dia ada will return to its original shape bila kita lepaskan dia. The load is removed macam tu. So yang ni kalau nak buat definition guna ada term ni dan you dapatlah 2 markah kat situ. Boleh So tu elastic region, dan the behavior dia macam ni lah. Behavior dia boleh patah balik pada kedudukan asal dia. Let's say you ada getah gelang tu lah, ni paling senang. You ada getah gelang yang warna orange tu, you try tarik banyak kali, you tarik, you lepas, you tarik, you lepas. For example, dekat atas kertas biasa, you lukiskan dia punya size tu, you tekap dia punya size tu, and then betul you ambil getah gelang tu, you tarik, you lepas, you tarik, you lepas banyak-banyak kali, dan bila you ukur balik semula, it might be contoh dia dah besar dah macam tu, dia punya jadi size gelang tu. Bila dia dah jadi besar ni, dia tak balik kepada bentuk asal, dan situ maknanya dia dah lebih daripada elastic limit, dia dah lebih daripada elastic region ni, dia pergi kepada yang selepas-lepas ni, which is kalau kat sini kita kata dia sebagai yielding yielding. Ataupun kalau polimer mungkin yang yielding ni tak nampak sangat, biasanya terus kepada strain hardening. Itu region dia selepas tu, bila dia dah tak kembali pada bentuk asal. So apa yang berlaku dekat sini di microstructure yang you tengok dalam subjek sains bahan tu is actually already ini yang asal, for example yang dapat, tapi after
you tarik and lepaskan a few times, then the structure might change kat sini permanently. So bila ada kosong kat sini, ada perubahan dekat sini, perubahannya akan berlaku secara kekal, which is this one is kita panggil dia sebagai plastic behavior, ataupun kita kata dia dah berlaku plastic deformation. Okay. So plastic deformation ni adalah deformation ataupun a behavior yang permanent, yang berubah secara kekal. Dia memang dah tak boleh nak jadi patah balik pada bentuk asal dia dah. Okay, so yang tu kita tengok sopan ni. Cuma yang basic behavior ni kalau tengok kat sini dia adalah straight line. Stress is proportional to strain and upper limit or proportional limit. Dia punya atas ni kita panggil upper stress limit ataupun kita kata proportional limit. Proportional limit. Okay, next bila kita pergi pada plastik pula, kalau tengok sini ada elastic, sini ada plastik. So elastic behavior is macam tadilah, behavior yang kita kata kat sini, tapi plastic behavior is something yang dah berlaku perubahan secara kekal, permanent. That one is we call as plastic behavior. So bawah plastic behavior ni dia akan berlakunya apa yang fenomena ataupun event yang kita kata sebagai yielding, yielding, strain hardening dengan necking. So semua ni adalah sifat-sifat plastic behavior yang actually dia memang dah tak kembali kepada bentuk asal. So kita tengok plastic behavior tadi dah tengok, and then kita pergi kepada the second behavior ataupun the second region yang ada dalam stress strain diagram ni. This one is yielding. So yielding. So pada part yielding ni sebenarnya kita tandakan dia dengan satu nilai yang penting kat sini, sigma y. Sigma y ni maksud dia stress, the yield stress. Yield stress kita panggil dia. Stress pada region yielding. Okay. Dia kata kat sini material deform permanently. So dekat sini material will deform permanently. Yield stress kat sini kita katakan sigma y. So once with yield point reach, specimen continues to elongate without any increase in load. Sebab tu boleh kata kat sini kalau metal, dia akan ada satu region yang macam mendatar macam ni, which is there is no increasing in loads untuk nak tarik sampel tu. Katakanlah sampel tu besar ni, and then kalau ditarik pun ditarik yang besar yang sama. So dekat sini adalah panjang asal, for example, panjang akhir. So akan berlaku pemanjangan juga, tapi tak berlaku perubahan daripada segi size dia. Size dia is size dia adalah sama. Adalah sama. So once yield point reach, yield point yang dekat bahagian yang ni tanda ni, yield point, specimen continues to elongate without any increase in load. Material is referred to as being perfectly plastic. Katakanlah ada perubahan load dekat sini, dia dah tak kata bahagian yielding, tapi dia dah pergi pada strain hardening. Okay, strain hardening. So boleh sampai yielding ni. So again dia punya sigma dia, penanda dia dekat sini adalah sigma y. Okay, next. So the next region is di bawah plastic behavior, maknanya bawah permanent deformation ni adalah region strain hardening. Strain hardening. So dekat sini kita kata dia simbol yang paling dekat ada dekat sini adalah the ultimate tensile test. Sorry, bukan the ultimate tensile strength. So kalau ada nilai yang dekat sini, so daripada yang nilai lepas yield yang last kali, bila dia masuk satu region, bila nilai stress dia bertambah. So apa maksud nilai stress dia bertambah? Nilai stress dia bertambah
bila A dia contoh dia A dia mungkin berlaku pengurangan. So daripada segi cross sectional dia mungkin tadi pada bahagian yield ni dia berlaku pemanjangan, tapi pemanjangan dia adalah melibatkan cross sectional yang sama. Tapi pada bahagian strain hardening ni dia berlaku pemanjangan juga, tapi pemanjangan mungkin daripada segi cost yang tak panjang yang tak sama. Bukan panjang tak sama, dia punya A dia tak sama, cross sectional area dia. Tadi katakanlah cross sectional area dia A naught, so cross sectional dia dah jadi satu nilai A yang lain. So bila A ni makin berkurangan dan stress ni makin bertambah, sampailah pada satu limit dekat sini dia akan memanjang dengan kadar yang kalau you tengok dekat sini mungkin dia punya cross section area dia boleh tahan lagi sampai maksimum, dia boleh bear the load yang diberi, and but finally bila selepas daripada ultimate stress ni, maximum stress ni kita panggil maximum stress ni, okay, dia dah tak lagi boleh resist the force given. Ingat masa tensile ni kita akan bagi dia satu load, sebab satu akan tarik yang atas ataupun akan static kat sini, satu lagi dia akan turun ke bawah. So bila dia turun macam mana dekat sini, bila nilai dia lagi kecil, dia dah tak boleh nak resist force yang diberi, jadinya dia akan berlaku apa yang kita panggil dia sebagai necking kat sini, necking. So mana necking? So actually necking ni adalah bila bahagian cross sectional area ni begins to decrease in localized region. So term bila kita nak kata sebagai necking ni kena ada perkataan localized region. So what does it mean by localized is, kalau you tengok dekat sini, dia akan decrease dia punya size dia ataupun dia punya cross section area dia, bukan dia decrease secara homogeneous ataupun satu road ni decrease, tapi dia decrease pada bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. So this area what we call as necking, necking. So dekat sini lah sebenarnya yang akan berlakunya stress concentration yang kita panggil, stress concentration. So the stresses are concentrate pada bahagian necking ni. They start to concentrate at this area while the load is still be given. Then makin lama makin ramping dia punya bahagian ni, and finally it's fracture dekat bahagian tu lah. So dekat sini dia panggil fracture area. Okay, itu untuk region-region yang ada dalam ductile material. Ductile material. So katakanlah kalau soalan bagi untuk explain the regions yang terdapat dalam ductile material ataupun explain stress strain diagram of a ductile material, then you should first draw the diagram sebelum you explain, supaya nanti bila you explain you numberkan ataupun you namakan part-part ni, and then you may explain after tu. So this, what happened on this part, this part, this part, this part. Katakanlah sini ada 2 marks, 2 marks, 2 marks, 2 marks, then will be 8 marks plus mungkin you draw the diagram 2 marks and then will be 10 marks overall. Tapi kalau you tak buat diagram for example, mungkin you lost 2 marks, and mungkin bila you explain ni tadi tak cukup explanation dan deduct lagi. So that is how kita evaluate dia punya understanding pada stress strain diagram. So you should be able to elaborate semua region-region yang ada dekat sini, okay, bersekali dengan dia punya labeling lah.
So dekat mana yang apa yang dimasukkan elastic behavior, apa yang dimasukkan dengan plastic behavior, and at which part yang dia akan start berlaku permanent deformation ataupun plastic deformation dalam stress strain diagram. Okay, tu yang you should look at. However, kalau kita tengok pada brittle material, dia tak ada region-region yang macam tadi tu. Mungkin dekat awalnya pun dia bukan adalah straight line, tapi dia lebih kepada curve. So dekat sini yang susah sikit. Tapi kalau kita tengok dia punya properties ataupun dia punya karakteristik stress strain diagram kat sini, the rupture dia ni, dia takkan berada pada satu yang panjang macam ni. Dia just once dia dah naik, then dia akan terus patah je without any preliminary punya sign. Macam dalam for ductile materials tadi, dia punya diagram tadi dia ada necking for example, so that bila kita tengok sampel tu dah start dia punya tu cross sectional area dia decreasing, then we may alert ini dah nak patah dah for example. But for brittle material, dia tak ada those kind of alert system pada dia punya material. Dia just, kalau dia nak patah tu, dia just patah je. And kalau you tengok pada sampel ni, dia akan patah pada, ni kita panggil dia pada flat surface je. So of course kat sini without any necking. Kalau macam tadi, dia ada macam necking macam tu sikit, dia patah daripada yang atas. Ini kita panggil dia cup and cone punya shape. So this one, cup and cone punya shape ni is for ductile material. But for brittle material, so dia punya cross sectional area dekat sini yang bila dia patah tu, dia mungkin boleh jadi flat surface je macam ni, and dia tak ada apa kita panggil necking punya effect dekat sini. Shape and cup and cone ke apa benda ke tak ada, dia just flat surface. Tu the difference between brittle material and ductile material. And once you look dekat sini, kita sebenarnya boleh dapat what we call as the modulus of elasticity, ataupun nama lain dia apa, siapa tahu? Modulus of elasticity ni siapa tahu? Bukan siapa tahu, I think you know lah. Ni dah ada dalam physics somewhere masa you form 5 tu. Young modulus, yes. No arti lah cakap Young modulus, thank you. So itu yang kita panggil sebagai Young modulus. So the Young modulus is actually a characteristic ataupun a properties to measure ataupun to define ataupun to measure, bukan to measure, ataupun to show material tu punya stiffness, stiffness. Let's say kalau kita kata stiffer material, which mean dia ada nilai yang modulus yang tinggi. Kalau dia kata less stiff material, maknanya yang modulus dia rendah. So how do we calculate the Young modulus? So the Young modulus can be calculated from the elastic region. Daripada elastic region ni, we calculate from its slope. Slope, kecerunan. So you mungkin boleh bayangkan lah dekat sini yang modulus kita kira daripada slope. So dia mesti calculate daripada elastic region. They cannot be calculate from the plastic behavior. Okay, because pada plastic behavior tu dia dah jadi satu material yang lain sebab dia dah deform, permanently deform. Dia tak mewakili the original punya material. So that's why kalau you belajar lagi nanti, mungkin kita dalam material engineering material ke,
dia akan cerita which part of elastic region yang kita ambil untuk kita calculate dia punya yang modulus. Okay, so for time being kita just tahu yang modulus dia adalah kita ambil daripada dia punya slope, ya, daripada slope dekat awal-awal masa dia nak start ni, masa dia nak start meningkat naik ni, dan we calculate dia punya slope. And the Young modulus is referred as E, ni dia punya simbol, ya. The Young modulus ataupun modulus of elasticity ataupun dia punya sifat dia adalah sifat stiffness, ya, stiffness. Tu nama-nama lain bagi Young modulus. So dekat sini kita boleh tengok relationship dia. This is our second topic, 2.2. Baru masuk 2.2, kita ada sampai 2.4 ni. Saya dah nak serak dah suara ni. So, Hooke's law, Hooke's law. Hooke's law ni mungkin you boleh tengok juga pada you punya Newton second law ni. So this is also based on the Hooke's law, daripada Springs punya equation tu, F equal to K minus delta KS kat situ. Minus K delta S dekat sini tu. Ini pun kita based on daripada Hooke's law, So dekat sini kalau kita tengok di coefficient, kalau yang ada dalam Hooke's law ni, the coefficient for the stress strain relationship is the Young modulus itself. So the Young modulus ni is actually, kalau you nak tengok dia punya definition, is the sigma over epsilon, the stress over strain. Ataupun you tengok dekat sini pada paksi Y bahagi dengan paksi X equal to M. Sama je, sama je this part. So kalau nak senang ingat, macam ni lah. Paksi Y should be sigma, paksi X will be epsilon. Then you will get dia punya slope or equal to Young modulus. Okay, kalau tengok statement bawah ni, the strength is affected by alloying, heat treatment ataupun heat treatment and manufacturing processes. Tapi stiffness, however, the stiffness is not affected by those parameters. Kalau tengok dekat sini, even kalau dia buat carbon steel kat sini, buat alloying ke, alloy dekat sini, dia punya slope dia still sama, however dia punya nilai sigma ultimately ataupun sigma stress dia adalah berlainan. Mungkin proses-proses ni kalau kita tengok dalam viewpoint of pergi buat eksperimen lah, this kind of processes is actually increasing dia punya strength, which is tadi saya tak terangkut. Sigma UTS ni, ultimate tensile strength, which is the maximum strength. Yang juga adalah maximum stress, nilai maksimum paling tinggi. Kalau yang ni dekat sini lah. So untuk carbon steel, mungkin sigma UTS dia adalah pada dekat sini. Untuk carbon steel, untuk alloy ni, sini mungkin dia punya sigma UTS dia, alloy. So tengok, tapi dia punya Young modulus is remain. Tapi mungkin kalau nak in term of material with higher tensile strength, then we may modify the raw material atau kat sini the pure iron by certain processes. Okay, itu yang nak kita sampaikan dalam slide. So before I continue, sampai so ada soalan tak dekat Hooke's law ni? Dia punya relationship is sigma equal to E epsilon from Y equal to mx. So let's say kalau kita kata dekat sebelah ni, nanti kita tengok Y equal to mx ni. So paksi X, paksi Y, so sigma dengan epsilon, and the Young modulus is the slope
Dan kalau kita rearrange the equation, then we may get the epsilon equal to sigma p, the epsilon is equal to sigma over E, or the sigma is also P over A, then divided by E, so that then we can get the epsilon is P divided by AE. Okay, divided by AE. Okay. Then daripada sini kita ambil pula definition strain dekat sini. Yang ni kita masukkan dalam equation tu dan kita dapat D over L equal to P over AA. Then we get the deformation ataupun delta is equal to PL over AE. PL over AE. PL over AE. And then daripada sini, this one is let's say jenis ni. Let's say you have different type of cross section. Okay, ataupun this one is material A, this one is material B, different material. Then we may find the equation is simplified as this equation. Yeah, the delta equal to sum of P naught L naught, P1 L Li divided by AI Li, where the sigma is equal to M3. So the sigma is sigma. The delta Pi Li AIEI. AIEI. So ni yang general je. Let's say dia ada banyak cross sectional area ataupun banyak jenis load. Katakanlah kat tengah-tengah ni pun ada load lain kat sini dibagi. Nanti kita tengok contoh soalan. So dekat sini pun mungkin kita boleh buat sini. Okay. Ni yang kita panggil deformation under axial loading. The relation between the relation of stress to strain, by using Hooke's law. So yang ni nak kena ingat lah yang ni. Kalau tak payah ingat pun tak apa. Ingat yang ni. Yang ni pun tak payah ingat. You memang dah tahu daripada stress strain ni. So you dah dapat dah. Stress equal to strain, dia punya MDE. So daripada situ baru you terbitkan rumus-rumus ni. Kalau ada yang terbalik P, A dekat atas, L dekat bawah ke, tu shouldn't be happen lah. Sebab you kena, kalau nak yakin betul, you derive sendiri formula ni. Okay. So boleh sampai tu sebelum kita pergi pada example 1. Ada soalan tak? Saya dah separuh tersasul dah ni. Macam mana saya nak ngajar aku 5.5 lagi. Ada soalan? Tak ada. So kalau tak ada soalan, then saya terus pergi kepada example dekat sini. So kalau you boleh nampak dia punya gambar dekat sini. Saya tak buka dekat kat mana? Dekat tutorial lagi. I'm not sure kita sempat ke tak mau buat tutorial, tapi kita try jugalah. So untuk soalan ni kita panggil simple punya soalan je yang ada dekat sini. Okay. Kita ada soalan dia ni. Determine the deformation. So deformation simbol dia apa? Kalau dia cari deformation, maknanya dia suruh cari apa Nur Fazrin determine the deformation. So apa simbol dia? Dia suruh cari apa ni?
Ada? Nur Fazrin ke tak ada? Tahu ke tak tahu? Ke tak ada ni? Nur Fazrin, Nur Atirah, Nur Atirah. Dia suruh cari apa ni? Deformation ni. Apa maksud deformation ni? Delta code. Nur Fazrin. Code. Deformation is delta. Kali buang je code tu kalau betul delta So delta is the deformation of the steel rod. So maknanya the whole this one is kita material dia satu je, steel je. So bila material dia satu, kenapa penting tahu material ni satu ke dua? Sebab kita nak tengok dia punya yang modulus. Because the yang modulus is different from each other by its material je lah. Maknanya contohnya kalau steel lain, dia punya E, dia punya yang modulus, stiffness dia lain. Kalau plastik pun lain. Kalau contoh dia cast iron ke lain, alloy lain, aluminium lain, dia punya E. So that's why the important kita tengok di soalan ni, kalau dia tulis macam ni je, okay good, this is only one material. And ni pun dia dah bagi, the E is equal, the yang modulus of the steel rod ni is equal to 200 gigapascal. Okay. Shown under the given load. So kalau sini, dia bagi load dekat sini ada 1, 2, ada 3 load. So, soalan dia suruh cari perubahan, the deformation. Okay. So how do we solve this example ataupun problems is kita tengok step dia dekat sini. First we need to divide the load into components at the load application point. So ini penting ayat ni. Kat mana kita nak divide tu? Dekat at the load application point. So kita bahagikan, kat sini ada satu load, so sini satu bahagian. Okay, sini satu bahagian. Daripada load nombor 1 ke load nombor 2, kita ada satu bahagian lagi, ni bahagian kedua. Okay. So daripada load bahagian kedua, daripada load kedua ke load beban yang ketiga, so this is our third sections. Okay, so kita ada sekarang ni ada 3 bahagian. Tu yang pertama, dia suruh bahagi dulu. And number 2, we have to apply a free body analysis. The free body analysis ataupun kita kata FBD, free body diagram, on each component to determine the internal force. Maknanya setiap pada 1, 2 dengan 3 ni you kena buat dia punya free body analysis. Ni yang kita tengok daripada static daripada static free body analysis. And actually daripada the free body analysis ni sebenarnya kita boleh dapat dia punya internal force, internal force. So apa kita nak dapat internal force? Kita tengok balik rumus ni tadi, delta ni tadi sama juga dengan PL over EA. PL over EA. So L dekat sini dah ada. Setiap bahagian ni. L dekat sini dah ada. So E untuk semua material ni pun dah ada. So A untuk daripada A sampai C kita dah ada dia punya 581. 194 ni is antara C sampai D. So now P je yang kita tak tahu. So which is ni yang kita kata internal forces pada bahagian 1, 2, 3. Sekejap ya Azan.
Okay, boleh Mana tadi? So now we need to find the P because we don't know the P. So this one is dia punya load given tapi bukan yang internal forces, because itulah yang kita kena tahu maksud sigma tadi, P over A. So the P is not the P yang dekat luar tu. So let's say P kat luar tu kalau sama dengan P yang dekat dalam, dan kita boleh pakai lah. Tapi kalau macam ni, kita kena buat, kita panggil dia sebagai free body analysis sebab dia melibatkan banyak daya lain yang bertindak. So sama ada daya tu kita boleh tambah semua ke apa ke, kita kena guna free body analysis. And last kali, evaluate the total of the component deflections is by using this equation lah. So this soalan, bila kita ada 1, 2, 3 section, dan mungkin kita guna yang tadi tu, yang ada sum tu, I, PI, LI bagi PI, AI. So katakanlah dekat sini, E dia adalah sama, so E dia ni adalah constant dibawa keluar. So dah tak perlu. So maknanya 1 bahagi E, dan mungkin kita boleh buat rumus dia PI LI bahagi dengan AI macam tu untuk selesaikan masalah. So actually yang susah sikit je kalau soalan macam ni is you kena buat free body analysis, free body analysis. So let's take a look the solution. So macam ni. So what we call as the free body analysis ni yang macam ni. Okay, so katakanlah macam ni, divide the road into 3 components. Pada bahagian yang ada daya, kita bahagi 3 komponen. Okay, 1, 2, 3. So macam mana kita nak tengok dekat bahagian mana internal force dia ni. So actually internal force ni is starting daripada this part terus je antara A dengan B ni. At any point, you may look at this point or any point yang you nak tengok pun boleh. Ini dia just bagi ambil tengah-tengah ni, tak kisahlah, nak ambil tengah ni pun boleh. So ini dia just ambil. So sebenarnya daripada ujung ni sampai ke tengah ni, kita kata bukanlah tengah sangat, sampai ke satu point ni kita kata at any x point, at any point at x direction. Ni maksud dia, at any point at x direction. Yeah. So kita ambil, kita buat satu cross section dekat sini, kita nak tengok apa dia punya internal force dia. This is for in the internal force untuk this is the first section, internal force untuk first section, kita namakan dia P1. So P1 kita potong kat sini and the rest is remain. So kita kata P1 sini, and daya pada B 1, daya pada C 2, daya pada D is yang ketiga. So kita kena buat static analysis. So P1 ini tolak 300 kN. Ini kita kata tambah 180 kN. Ini kita kata tolak 120 kN. So this one is static So equal to 0. So then kita buat P1 is equal to buatlah rumus ni. Maknanya berapa ni? 150 macam ni? 300, 180, 120 is 300 campur 120 sama juga dengan 420 tolak dengan 180 sama juga dengan 240 kilonewton. So kita buat, and then kita jalan lagi daripada ujung ni, daripada X kita jalan lagi sampai satu point ni.
So at this point kita kata at any point at x direction. Kita ambil satu cross section dekat sini. And then yang ni kita dah tak kira lah, kita kira yang selepas ni. So kita kata dekat point ni, dia punya internal force dia adalah P2, and then force yang remain pada C adalah 180, this one is 120. So P2 plus 180 minus 120, then you will get minus 60 kilo Newton. Then you will get P2. So the internal force at cross section number 2. And the last one pada kat sini, yang ni dah tak kira, kita akan tengok sini P3. So P3 is equal to 120 kilonewton. So P3 minus 120 kilonewton is equal to 0. So P3 is equal to 120 kilonewton. So then you may get this answer. So as a reminder, saya bagi tahu dalam you punya answer script, please do not write the final answers there. You should buat yang ni kita panggil static analysis, ya. Static analysis mesti ada sekali dengan jalan kira dia. So jalan kira macam ni nak kena tunjuk dan baru you dapat full marks. Otherwise ini daripada contohnya 6, kalau 3 tu pun saya bagi kesian je, kalau tak pun saya bagi 1 je. So you just tulis markah kat sini. So please again please write full equation and then you dapat P1 macam ni. Jangan kira-kira dalam kepala otak. I cannot read your, I cannot evaluate you punya apa yang you fikir. Okay, you should write dalam you punya kertas jawapan. Okay, now you dah dapat P1, P2, P3 dan barulah you boleh masukkan pada equation ni P1, P2 dengan P3 and you calculate, you akan dapat 1.73 millimeter. 10 minus 3 is, this one is millimeter. 1.73 millimeter dia punya deformation. So tu cara untuk nak selesaikan masalah ni. This is simple one, which is kita ada 3 unknowns, 1, 2, 3 and then kita ada 3 equation. So kita boleh selesaikan masalah ni. Okay. Boleh sampai situ. Ada soalan tak? Sebelum saya pergi pada, kita tengok pada tutorial. So this is the tutorial. Soalan nombor 1 ni. Mungkin ada yang tak aku jelas tulisan dia. Saya tulis kat sini. This one is 160 kilonewton. This one is 120 kilonewton. And this one also 120 kilonewton. 750 millimeter, 1000 millimeter. Dia punya panjang L. Let's say katakanlah ni L2, ni L1. And then dia punya sini, dia punya bila dia buat gambar macam ni, ni maknanya dia punya diameter. Diameter 1 sama juga dengan 50 mm. Diameter 2 sama juga dengan 75 mm. Okay. So now dia ada 1 P. And then dia ada lagi 2 P kat sini. P2, P2 for example. This one is P1. So soalan dia, 2 cylindrical rods AB and BC. AB 1, BC 2 are welded together at B. So they weld dekat B and loaded as shown. So dia diberi beban pada sini 1 and then pada P2 ada 2 beban kat sini. So determine the average normal stress. Dia suruh cari average normal stress pada mid section pada mid section. Mid section ni di tengah-tengah lah pada tengah-tengah. Tengah-tengah mana? Road AB 1,
So dia suruh cari kat sini dia punya sigma. Sigma 1 for example. Sini root BC dia ada sigma 2. So dia suruh cari normal stress. Okay. So macam ni pun kita boleh cari dia punya normal stress, tapi normal stress ialah internal forces bahagi dengan A. Ya. So sekarang kita buat preparation dulu. Kalau untuk yang this part 1 and part 2 ni, okay, kita mula-mula kita kena divide pada part yang ada daya. So part yang ada daya kat sini je. So kita divide kat sini je. So ada bahagian pertama, bahagian yang kedua. So untuk bahagian yang pertama, dia punya A dia adalah berapa? Pi D kuasa 2 per 4 sama juga dengan pi per 4 D dia 50 mm 0.05 meter kuasa 2. So dia akan dapat berapa sini? Siti Nur Izzati. Berapa nilai dia? Berapa Siti Nur Izzati pi per 4 darab 0.05 kuasa 2? (1.96 darab 10 kuasa negatif 3, iaitu 1.963 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Unit dia adalah apa unit untuk luas ni? Sorry, ni bukan sama dengan ini A dia dulu. A1 dulu. Unit dia adalah luas permukaan, unit dia meter square. Okay. So tu A1. Kalau A2, pi D kuasa 2 per 4 sama juga dengan pi per 4 darab dengan 0.075 berapa? Tan 0 kuasa 2 sama juga dengan berapa tan? Empat point 418 betul. 4.418 darab 10 negatif 3 meter kuasa 2. Itu preparation dia. So sekarang ni kita nak cari P1 dengan P2. So untuk P1, P2 kita kena buat static analysis. So tadi kita dah divide dekat bahagian yang ada force. So katakanlah kita start dari sini, kita nak tengok tu. So kita start dari sini, katakanlah kita nak potong dekat sini, tengah-tengah ni pada satu nilai X. So daya yang ada untuk P1 sama juga dengan 160 kilonewton. So P1 tolak 160 kilonewton sama juga dengan kosong. P1 sama juga dengan 100 kilonewton. Okay. So then kat sini kita dah boleh cari dia punya normal stress. Normal stress dia sigma sama juga dengan P1 bahagi A1 160 darab 10 kuasa 3 Newton bahagi dengan 1.963 darab 10 negatif 3 meter kuasa 2. So cara dia dekat sini slow. You tengok Newton meter kuasa 2 per meter kuasa 2, terus unit dia adalah Pascal. Okay.
So dekat sini 10 kuasa 3, 10 kuasa 3 bawah 10 negatif 3. So 10 negatif 3 bawa naik atas jadi 10 kuasa 3. So 3 campur 3 adalah 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 adalah mega. So mega pascal unit dia. So apa yang you kena buat sekarang ni, you just bahagikan je 190 bahagi dengan 160 bahagi dengan 1.963. So jawapan dia apa, Muhammad Arif? Berapa? 160 bahagi dengan 1.963. .507 megapascal ataupun you boleh jadikan dia 81.51 ke ataupun 81.5 pun okey, megapascal. So now you dapat untuk part number 1. So untuk part number 2, you start daripada tempat sama juga, you jalan ke depan lagi. Katakanlah you nak cross dekat sini. And then you punya static punya analysis, you lukis dulu free body diagram dia dekat sini. You potong sini. So katakanlah sini adalah P2. So sini ada lagi, sini ada 120, 120. Sini ada 160. So sekarang macam mana? You tulis P2 campur dengan 120 campur 120 kilonewton tolak 160 kilonewton. Ni you tulis saya kilonewton ni, jangan tinggal. Saya ni pemalas. Sama juga dengan kosong. Dan P2 sama juga dengan 160 tolak dengan 2 kali 120, 240. So jawapan dia minus 80 kilonewton, minus 80 kilonewton. So minus 80 kilonewton ni maksud dia adalah decompression . So minus 80 kilonewton. So dekat situ you dah dapat dah sigma 2 sama juga dengan minus 80 kilonewton bahagi dengan dia punya A2 dia mana tadi? A2 dia adalah 4.418 darab 10 negatif 3 meter kuasa 2. So sama je unit dia megapascal. Sorry. And then di 80 bahagi dengan 4.418 is berapa? Minus 18.1 berapa dah? Kat situ 18.1 something. So then you dapat normal stress dia. Boleh Ni untuk soalan yang nombor 1, simple je. Maknanya you buat cara macam yang dalam example tadi, then you may find the answers. Right? So tu untuk yang nombor 1. Ada soalan tak dekat situ? Untuk soalan nombor 1 tutorial. Tak ada, Doktor. Tak ada. Okay, dan kita terus pergi pada yang nombor 2. Soalan nombor 2 apa tadi? Sekejap, saya buka sini dulu. Soalan nombor 2 soalan yang nombor 2 dekat sini. 2 steel plates are to be held together by means of 16 meter diameter height strength steel bolts fitting snugly inside cylindrical brass spacer. So maknanya dekat sini 2 steel plate, ada plate sini, dia lekatkan sekali dengan menggunakan bolt ni yang dia punya diameter dia berapa? 16. Ni diameter simbol dia. Bolt sini adalah 16 mm. Okay. Dia snugly inside. So means kalau tengok kat sini, maknanya sini ada spacer. So dekat dalam ni kita taruhkan yang bolt ni. So maknanya
Kalau kita tengok yang this part is bold and this one is spacer. So untuk spacer tu kita baca lagi. Knowing that the average normal stress must not be exceed 200 megapascal in the bolts and 130 megapascal in the spacer. So makna dia untuk bolt dia punya megapascal dia tak boleh lebih daripada, it must not exceed then, it should be less than 200 megapascal, while the normal stress for spacer should be less than 100, less or equal 130 megapascal. Itu information nombor 2. So soalan dia, determine the outer diameter of the spacer. So spacer ni tadi dia dalam bentuk, kita panggil dia bentuk tube ya. So bila dia dalam bentuk tube, means that dia ada outer diameter dengan inner diameter. However, the inner diameter is equal to the spacer punya diameter. Kita ada outer dengan spacer punya diameter, dia ada inner, in, out. So in dia ni adalah sama dengan diameter yang tadi tu, diameter bolt sama juga dengan 16 mm. Boleh yang tu? So yang sekarang ni soalan dia cari the outer diameter of the spacer. So macam mana kita nak cari dia punya diameter out dia? So apa yang agak-agak yang kita tahu dekat sini? So since dia punya soalan dia macam ni, dan kalau kita tengok dari pandangan tepi ni, dia macam lebih kurang macam ni lah. Kalau cross sectional dia kita potong kita potong macam ni. Sini ada bolt dekat sini, tutup macam ni. Okay, so ni adalah yang 16 tadi tu, diameter bolt. Yang ni is the spacer. So the force given is should be equal. The force for spacer it should be equal with the force of bolt. So this is the only static equation yang kita tahu, ataupun kita kata macam ni, is equal to 0. Okay, this is one. So only one equation, tapi kita tak tahu ada dua, for example, dua unknowns kat sini. So nilai yang kita tak tahu. So this question number 2 ni actually is different with question number 1, where question number 2 ni kita tak ada cukup information untuk nak selesaikan masalah ni. Kalau macam question number 1 tadi, question number 1 kita ada cukup information, kita just ganti-ganti. This is a direct style of question, so kita just boleh dapat jawapan, simply dapat jawapan. However, untuk question number 2, it is not a direct punya question. So this is what we call as, for the next topic is static indeterminacy, ataupun kita kata statically indeterminate. So kita tak boleh nak determine secara dengan menggunakan hanya formula dari static. The structure for which internal force and reactions cannot be determined, cannot be determined from static alone. So dia mesti datang daripada kita kena buat assumption ke, or another way untuk nak selesaikan the problem. Okay, so this is untuk soalan yang nombor 2 ni. So macam mana kita nak buat? Okay, now for example, daripada sini mungkin kita boleh tengok dia punya internal force dia dekat sini. Dekat sini saya tengok dekat bahagian slide saya ni. Okay, let's say kita ada tadi kita punya static punya equation tadi, PB equal PS, ataupun kita kata PB minus PS ataupun PS minus PB equal 0. So this one is ni. So then apa yang kita ada dekat sini is, katakanlah kita nak tengok in term of dia punya stress, is sigma pada bolt is equal
to PB bahagi dengan A, AB, both pada both. While untuk stress pada spacer, for example, kita akan kata PS bahagi dengan AS, betul, spacer. So kita ada ni daripada keras pula, keratan rentas, ya, tadi yang macam saya lukis tadi tu, macam ni for example. So this one is katakanlah ada satu, atau katakanlah ada daripada sini ada force, yeah. This one is PS, this one also ada PB. So the internal force untuk bolt pun juga dia adalah PB, internal force untuk ni juga adalah PS, yeah, for example. Cumanya PS ni akan berlaku bukan dua lah sebenarnya, sebab dia dalam bentuk tube macam ni. So the inner, the inside is, this one is bolt, yang hijau tu. So boleh, So dekat sini macam mana rumus dia? Pi per rumus A tadi untuk bulatan ni. Pi per 4 D bolt tadi, diameter bolt kuasa 2, diameter bolt kuasa 2, and then this one is PB. And for this one, pada tube ni kita ada the outer diameter dengan the inner diameter. Cumanya yang in tadi kita equal to dB. So kita kata sama juga dengan pi per 4. Macam mana? Yang outer tolak ds kuasa 2 tolak dengan dB kuasa 2. Dan kita dapat PS ni. So kalau kita nak dapat dalam sebutan PB dengan PS, sebab ni equation kita dah ada sini, then kita boleh kata PB is equal to, daripada sini, macam mana? Pi per 4 sigma B dB squared. And for PS kita akan dapat pi per 4 sigma S ds kuasa 2 tolak dB kuasa 2. Okay, then kita dapat the new equation kat sini, equation number 2 and equation number 3. Okay, boleh kat sini. Then kita masukkan equation number 2, equation number 3, we put inside into, apa panggil tu, kita gantikan dalam equation number 1, yeah. So pi per 4 sigma B dB squared, yang ni saya bawa ke sebelah sini lah, equal to PS itu. So pi over 4 sigma S ds squared dB squared. Okay, so this is equation yang kita dah masukkan dalam equation number 1. So dekat sini kita boleh matikan pi per 4, ya, pi per 4. Dan sekarang ni soalan tadi, back to the question dekat sini, dia nak adalah determine the outer diameter. So sekarang ni kita dah dekat sini, outer diameter adalah ds dekat sini, ds. So nampak tak kat sini? So sekarang ni kita tukarkan daripada this equation number 4 ni kepada ds, dia punya depan dia. Macam mana? ds square dB square equal darab dengan sigma S equal to sigma B dB square, okay. And then ds square sama juga dengan sigma B dB square plus sigma S ds square bahagi dengan sigma S, betul? Betul, sigma S.
So kita dapat ds squared. So sekarang ni simplifykan lagi supaya kita boleh nak senang dapat ds saja. So kuasa 2 ni kita bawa ke sebelah, kita jadikan dia punca kuasa 2 macam tu. Boleh sampai ada soalan tak? Sampai sini tadi. Boleh So lagi nak senang kira, ni pun dah boleh sebenarnya buat. Sebab apa? Sebab kita dah ada nilai dia. Kita dah ada sigma B, kita dah ada 200. Sigma S kita dah ada 130. And then dB kita dah ada 16 mm. So actually dari sini kita dah boleh dapat jawab soalan ni, outer diameter dia which is 25.5. Tapi kalau nak lagi senang, kita kena simplifykan lagi lah. ds is actually kita tulis semua tadi, sigma b db square plus sigma s ds square bahagi dengan sigma s. So kita simplifykan dia, sigma s ni kita bawa keluar dia. So kita dapat sigma b bahagi dengan sigma s db squared plus dengan ds je, betul tak? So ds squared punca kuasa. Boleh sini kita katakan dia sebagai sigma s. Okay. So sini kita macam ni lah pembahagian dia. So and then kalau dekat sini kita saya salah kat sini. Sini sigma s db sigma s db. Sini sigma s db sini sigma s db. Sini b. So ds dia ada satu je. So dekat sini pun should be db. db, sini pun db. Okay. So kat sini kita simplifykan dia. Kita bawa keluar db ni keluar. Okay. Ini kita bawa keluarkan db dia. So kita boleh kata kat sini sigma b bahagi dengan sigma s campur dengan 1 db squared punca kuasa 2. So kita nak hilangkan punca kuasa 2 ni. So kita dapat db saja. Punca kuasa sigma b bahagi dengan sigma s campur 1. So kita barulah kita masukkan nilai kat sini. So dekat sini lah tadi kita ada dB sama juga dengan 16 mm. Sigma B kita ada 200 megapascal. Sigma S kita ada 130 megapascal. So dekat sini kalau kita tengok macam sebelum ni saya ada tanyakan apa relationship between Newton per meter dengan Newton per millimeter square. So kat sini kalau you tengok Newton per millimeter square equal to megapascal. So ada millimeter square, ada millimeter, ada megapascal. So you don't have to tukarkan kepada, kalau you nak tukar pun boleh lah 0.016 meter. Ini mungkin you buat 200 darab 10 kuasa 6 pascal pun boleh. Tapi menyusahkan je. So as I said, kalau ada nilai, sebab tu saya tanya itu tapi tak ada orang jawab. So should be millimeter, kalau ada megapascal you terus boleh tulis je sebenarnya. 16 punca kuasa sigma B 200 bahagi dengan 130 campur 1. Then you may find the answer as 25.5 mm dengan dia punya outer diameter of the spacer. Yang ni adalah nilai maksimum nilai maksimum yang dia boleh dapat. Sebab kita taruh sini tadi is must not exceed than 200. Tapi kita taruh yang paling maksimum dekat sini. So kita dapat mengoptimumkan nilai nilai outer diameter tu. So di outer diameter katakanlah dia bagi
27 mm for example, kalau ditanya kalau 27 mm ni selamat ke tak, so in term of safety dengan in term of economical is not appropriate punya nilai. Dia sepatut 25 ni adalah maksimum, should be less than to 25.5. Dia tak boleh lebih, cannot be exceed than 25.5. Okay, ada soalan sampai tu, macam nak jawab. So yang ni yang kita kata sebagai bila kita tengok balik pada slide tadi, is static indeterminacy, ataupun statically indeterminate lah punya soalan. Dia bukan secara direct macam yang sebelum, macam yang soalan nombor 1. Okay. So kalau ada soalan yang macam ni, kita tahu nak buat macam mana, so you have to find dia punya relation. Nanti saya tunjuk, biasanya akan ada 2 je lah contoh bentuk-bentuk soalan yang biasa kat sini. Okay, so apa, kita back to our slides. Tadi tutorial dah habis 2 soalan, so kita back to our slides dekat sini. Saya nak cepat-cepat je sebab dah pukul 4.56. Boleh ke? Ke lagi 2 ni you nak tangguh masa lain? Kalau tangguh masa lain, you kena buat sebelum hari Rabu next week lah. Sebab hari Rabu. Okey je. Boleh terus je Terus je lah. Habis kan? Habiskan je lagi 2-3 slide je. Okay. Boleh. Okay, so a structure will be statically indeterminate whenever it is held by more supports than required to maintain its equilibrium. So kalau macam ni, dia ada 2 supports. So actually dia ada 2, bila ada 2 supports macam ni, kita ada 2 kita panggil unknowns dekat sini. Katakanlah RA dengan RB. So 2 unknowns. Okay. Untuk nak maintain dia punya equilibrium, untuk bagi dia static. So salah satu cara yang ni kita panggil, selain daripada kita cari dia punya persamaan macam yang kita buat dalam contoh tadi, macam ni, kita try pusing ikut dengan maklumat yang kita ada. Ini salah satu cara. Selain daripada cara yang dalam ni, dan kita ada juga cara kat sini, kita panggil dia superpose ataupun superposition punya cara. Apa tu superpose atau superposition? Dia adalah deformation due to actual loads. Satu, condition dia mesti daripada disebabkan actual loads, and satu lagi adalah redundant reaction. So yang ni adalah actual load yang kita dapat. Yang ni adalah redundant reaction. Okay, so apa benda ni sebenarnya? So tapi yang penting tu, bila kita nak buat untuk superpose ni, kita kena ada equation ni. So you just ingat equation ni je. Ni apa? Delta ni. Delta ni apa tadi? Dia punya deformation. Dia punya deformation. Supposedly bila ada lantai dengan ceiling macam ni, bila kita ada dua macam ni, dua support, atas dengan bawah pun dah fix, kita panggil dia fixed support ni, then supposedly dia punya pemanjangan, elongation, the elongation delta ni is tak berlaku lah, sebab dia memang fix. Bayangkan atas ada simen, bawah ada simen, so tak ada berlaku pemanjangan. So the deformation is equal to 0. Kalau you tengok sini, equal to 0. Tapi dia cuba nak menyelesaikan masalah ni sebabkan ada unknowns loads ni yang lebih, so dia kena buat equation lain. So satu equation tu dia assume yang bahagian bawah ni kita remove dia punya lantai bawah ni, dan kita buat macam cara biasa. Katakanlah macam ada satu support je kat atas ni, macam ni, ada satu support je, so yang ujung ni tak ada. So kita boleh kira dia punya deformation untuk soalan ni. Okay, so that deformation yang dekat bahagian ni, yang ni yang dia assume ni adalah equal to DL dekat sini. And the other one, dia kena tambah dengan satu lagi yang dia assume is deformation
yang terhasil daripada redundant reaction. So what is redundant reaction ni? So redundant reaction is unknown yang kita tahu daripada bila kita fix pada dinding macam ni, kita of course kita tahu dia akan berlaku reaction dengan dekat sini untuk kekalkan dia pada kedudukan statik, pada equilibrium. So contoh dia, kalau ada daya daripada sini, of course akan ada daya yang menentang daripada lantai ni. So same goes daripada sini, so akan ada daya daripada lantai ni. So kalau contohnya bawah ni point B, so kita namakan dia sebagai RB. Kalau atas ni point dia A, so sini kita namakan dia sebagai RA. So this is what we call as a redundant reaction yang berlaku pada contohnya kita ambil pada satu bahagian je. Kalau yang nak buat bahagian ni, bahagian senang samakan bahagian dia. So daripada sini kita just kira daripada macam static punya analisis biasa je, dan kita akan dapat dia punya satu deformation, kita panggil redundant dia punya deformation ataupun redundant bukan deformation ni, elongation dekat sini. So sebenarnya dua-dua ni adalah assumption. Dia hanyalah assumption sahaja, assumption. So this assumption bila kita tambah dengan bahagian yang panjang dan bila kita tambah dengan bahagian yang compression dekat sini, so sebenarnya nilai dia adalah equal to 0. So this is the static analysis untuk cara superpose ni. Okay. Kita tengok lagi macam mana, mungkin tak nampak lagi. So ni soalan dia bagi kat sini, tapi saya nak tunjuk dulu yang last kali ni, yang ni. So this is actually the free body diagram untuk the whole structure tu. So kita ada structure mana soalan dia tadi macam ni. So sebenarnya free body diagram dia akan berlaku dekat sini, dan bila dia tarik ke bawah ni, so akan berlaku sini RA dekat sini. Sini akan berlaku RB. Okay, so bila dia lukis free body diagram, then should be you kena lukis dulu macam ni. So you tahu the whole daya yang ada dalam ni. So bila kita tengok sini, kita dah tahu daya yang ada dalam ni. Kita just ada equation RA plus RB equal to 300 plus 600. So satu equation je. Tapi kita ada dua unknown. Kalau daripada FBD ni, kita ada dua nilai yang kita tak tahu, tapi hanya ada satu equation. So bila keadaan macam ni berlaku, this is kita panggil statically indeterminate punya soalan. So you kena guna kaedah superposition tadi ataupun superpose punya kaedah tadi. Macam mana? Dia punya delta equal delta L campur dengan delta redundant should be equal to 0. So you kena cari setiap pemanjangan ni based on daripada assumption tadi. So macam mana nak cari? So back here. So mula-mula you kena contohnya dekat sini soalan dia, determine the reaction at A and B. Maknanya apa yang berlaku, apa reaction, nilai RA dengan nilai RB ni berapa. Tu you nak tahu, RA berapa, RB berapa. For the steel bar, so kita tahu yang ni adalah steel bar. Okay, so the whole structure is the steel bar, and loading should, so kat sini ada loading yang dia bagi 300 kN, 600 kN, assuming a close fit at both supports. So both support ni kita ada fit supports before the loads are applied. So cara dia, consider the reaction at B as redundant. So dekat B ni yang kita kata dia berlaku redundant reaction kat sini. Ada satu yang kita katakan daripada nilai R, RB, satu lagi yang kita assume yang lantai tak ada. So dekat B ni, so release the bar from that support and solve the displacement at B due to the applied loads. So cara yang pertama, kita selesaikan masalah yang menggunakan kaedah hanya ada satu support je dekat atas, yang bawah ni tak ada support, which is kita akan dapat dia punya delta R. So cara nak buatnya ni sama je cara macam kita selesaikan yang awal tadi. Mula-mula kita bahagikan dekat bahagian yang ada daya, kita bahagikan. So ada berapa bahagian ni? Ada satu bahagian, ada dua bahagian, ada tiga bahagian. So dekat setiap bahagian ni kita akan tengok dia punya
nilai P1, P2 dengan P3. Kita tengok macam tu. Okey. Lepas tu dah dapat P1, P2, P3, lepas tu kita buatlah kaedah yang deformation yang ni. Deformation sama juga dengan PL over AE. Yang guna cara ni tadi. So then you dapat sini adalah DL. Okay, so kita tengok cara dia. So macam ni kita dapat P1, P2 sama juga dengan P3 dan kita dapat P4. Kenapa ada P4 ya? Sini tadi kita ada P1, kita ada bahagian 1, kita ada bahagian 1, kita ada bahagian 2, kita ada bahagian 3. So P dia ada 4, sorry. So kita ada P1, P2, P3, saya tak tahu macam mana. Kita jadi pening sekejap. P1, P2, P3, P4. Oh, dia ada 4 bahagian. Sorry. Dia ada 4 bahagian. Should be ada ni sini pun dia bahagi juga, tapi kalau tak bahagi pun I think it's okay. Tapi tak boleh sebab ada cross section yang berlainan. So mungkin dekat sini you kena bahagikan juga. Okay. So that's why ada 4. So mungkin kat sini ada P1, P2, P3, P4 yang you kena tengok. So P1 is equal to 0, P2 sama juga dengan P3. Sebab tu tadi saya bahagikan dekat sini je, sama je dia punya P dia, tapi disebabkan dia punya cross sectional yang berlainan, so you kena bahagikan juga. And then P4 sama juga dengan the total of 300 plus 600. So dia dah bagi A, dia dah bagi L, now you dapat dia punya DL. So the next is solve for the displacement at B due to the redundant constraint. So kalau macam ni, just dapatkan dia punya equation. So dekat equation dekat sini. So katakanlah P1 sama juga dengan, dia dibagi pada 2 je sebab ada 2 yang berlainan dekat sini. Kita tak ambil kira tentang daya yang ada dekat sini. Kita tak ambil kira tentang daya yang ada dekat sini. Dan kita kata P1 sama juga dengan P2. P1 sama juga dengan P2 sama juga dengan minus RB. So minus dengan RB. P1 sama juga dengan P2 sama juga dengan minus RB. So A1, A2, A1, A2, dekat sini A1 is 400, dia punya cross sectional area. Mana dapat cross 100 ni? Sini 400 is, dia ada bagi 400 dengan 250. Okay, 400 and 250. L1 and L2 equal to 0.3. Dan kita dapat dekat sini nilai P1 equal to P2 equal to minus RB, dan kita just masukkan je dekat sini nilai 1.95. Yang ni nilai bila you dah bagi A dengan nilai length dengan ni. Nilai P1 ni, P1 sama juga dengan minus RB, P2 sama juga dengan minus RB, tapi ni kena buat asing-asing. Maknanya minus RB A1 bahagi dengan L1 bahagi dengan A1 E1 ataupun E saja sebab dia E dia sama untuk semua ni. And then you kena tambah actually minus RB juga, A2 bahagi dengan, bukan A2, L2, sorry, L2 bahagi dengan A2E kat sini. So ini you tambah dua-dua ni, then you akan dapat nilai minus RB minus RB macam ni kat sini, minus RB 1.95 tu dia punya A1 darab dengan A2 A1
bukan. Okay, L1. L1 yang ni simplify the equation lah senang cerita. You